Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita lihat tajuk barang lama kehidupan baru muka surat 128, iaitu berkaitan tentang pelupusan sisa-sisa elektronik. Okey, sisa elektronik ini mengandungi pelbagai bahan kimia yang kita tengok dalam buku seperti asid pelarut, raksa dan plumber yang boleh memberi kesan kepada alam sekitar dan juga kesihatan manusia, sama ada secara jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang. Okey, kat Malaysia sisa elektronik ini telah dikategorikan sebagai sisa berjadual. Okey, dalam jadual Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Maksudnya bahan sisa elektronik ini kita tak boleh buang sesuka hati, tak boleh buang tanpa jadual, tanpa pengurusan yang sesuai bagi menjaga kesihatan, keselamatan dan juga kebersihan alam sekitar. Okey, masalah pelupusan sisa pepejal ni bukan sekadar berlaku di negara kita tapi di seluruh dunia. Okey, dan dianggarkan berpuluh-puluh juta tan dikeluarkan oleh seluruh dunia. Okey, jadi benda ni memberi implikasi yang bahayalah kepada manusia kita, kepada kita sendiri. Okey, walaupun begitu kita tak boleh nak hentikan benda ni sebab pengeluaran industri elektronik ni sendiri menjadi sumber pendapatan utama negara kita. Apa langkah yang kita boleh buat hanyalah cadangan sahaja, melakukan amalan terbaik untuk mengekang daripada pembuangan sisa elektronik ini memberi kesan yang lebih dahsyat kepada manusia itu sendiri. Antara amalan terbaiknya ialah mengembalikan barangan elektronik yang tidak diperlukan kepada pengeluar semula. Maksudnya komponen-komponen yang mungkin elok mereka boleh gunakan semula. Okey, seterusnya menghantar sisa elektronik ke pusat-pusat kita semula. Okey, seterusnya adalah penyelenggaraan penggunaan komputer dalam sektor awam. Maksudnya sektor awam ni menggunakan banyak komputer. Jadi bila penyelenggaraan dilakukan selalu, tidak akan berlaku pelupusan yang banyaklah. Maksudnya tidak perlu ditukar selalu. Boleh bertahan lama. Seterusnya memperbanyakkan tong kita semula elektronik. Okey, yang ini dekat negara kita tak ada banyak kan. Okey, jadi kita sendiri menghadapi masalah untuk melupuskan sisa-sisa elektronik yang kita gunakan. Okey, dan seterusnya memperbanyak program kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang pelupusan sisa elektronik sendiri. Okey, sekarang Malaysia, kalau juga rakyat Malaysia masih belum mempunyai kesedaran tersebut. Masih ramai yang membuang sisa elektronik sesuka hati. Okey. Seterusnya kita tengok langkah-langkah untuk menguruskan sisa elektronik ini. Yang pertama semestinya adalah penguasaan undang-undang perlu telus kepada mana-mana pihak yang melupuskan sisa elektronik secara hadam di negara ini di bawah Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okey, jadi maksudnya sistem pengurusan elektronik ini perlu distandardkan, perlu diuruskan dengan baik. Kerana kalau diikutkan pusat pelupusan sampah dekat negara kita pun dah overload dengan sisa-sisa elektronik seperti televisyen, pada banyak televisyen, mesin basuh, peti ais, dan ini sebenarnya boleh memberi kesan yang besar di mana selain daripada bahaya bahan kimia tersebut, benda-benda ini juga boleh menjadi tempat pembiakan bakteria yang boleh menyebarkan pelbagai virus kepada persekitaran dan juga manusia. Okey, sistem pengurusan ni juga perlu lebih teratur dari segi macam mana proses pemungutannya, pengangkutannya, macam mana pemprosesan dan juga kita semula ataupun pembuangan yang dilakukan oleh pihak bertanggungjawab. Okey, daripada segi masyarakat pula, kita perlu punya kesedaran supaya mengekalkan menggunakan barang-barang yang lama tapi masih boleh digunakan ataupun yang rosak kita boleh baiki. Okey, tidak terus membeli barang-barang yang baru. Hal ini akan menyebabkan kurang sikitlah lambakan sisa elektronik ini. Okey, seterusnya peranan pihak sekolah pula daripada segi pendidikan. Okey, perlu memberi pendedahan kepada pelajar sejak daripada awal lagi tentang pengurusan sisa elektronik ini. Okey, sebab kalau ikutkan masyarakat kita pun kurang didedahkan dan kurang mengambil berat tentang hal ini sebab daripada kecil lagi dipandang biasa saja bila pembuangan sisa elektronik dibuangkan merata-rata. Okey.
Sebenarnya kerajaan perlu menggubal peraturan yang mewajibkan pengeluar mengitar semula atau melupuskan barangan elektronik yang telah rosak secara selamat. Okey, maksudnya pengeluar produk itu sendiri perlu ada satu sistem kitar semula ataupun sistem pelubusan yang sistematik, bukan sahaja mengeluarkan tapi mereka juga perlu melupuskan bila pengguna dah tidak boleh menggunakan produk mereka. Dan juga kerajaan perlu tetapkan satu standard supaya penghasilan produk itu lebih selaras. Maksudnya sebagai contoh remote TV. Okey, keluarkan syarikat-syarikat pengeluaran ini mengeluarkan satu produk yang boleh kita gunakan untuk benda-benda lain. Maksudnya diselaraskan agar tidak berlaku lambakan. Kat rumah kita sendiri pun berapa banyak remote yang perlu kita gunakan sebab penggunaannya tidak selaras. Okey, seterusnya saya lupa satu ni, kempen. Okey, seterusnya adalah kempen berterusan dapat memberikan kesedaran bahawa alam sekitar penting bagi manusia mencapai kehidupan yang sejahtera. Pihak kerajaan dan NGO perlu menjalankan kempen alam sekitar dengan lebih agresif dan teratur. Okey, kempen ini jarang kita dengar. Kalau ada pun kempen tidak berfokus kepada itu. Okey, jadi sekarang ni kita perlu buat kempen memang berfokus kepada perkara tersebut. Kerana kesedaran masyarakat lah yang paling penting agar tidak membuang sisa elektronik ini sesuka hati. Okey, dalam buku teks awal ada juga diberikan gurindam alam sekitar. Okey, kita lihat. Jika alam kita pelihara, hidup tenang, hati gembira. Jika kita mampankan alam, hidup kita tidaklah kelam. Jika alam kita cemari, kelak bencana sukar dihindari. Jika kita beraja nafsu, alam indah menjadi lesu. Jika alam tercemar sampah, rezeki tidak lagi melimpah. Jika kita saling bersatu, alam sekitar terjaga tentu. Jika alam menghijau damai, jiwa tenang, kasih tersemai. Jika amalkan kitar semula, alam ceria, nasib terbela. Jika alam bersih dan indah, hidup selesa tiada gundah. Dah habis. Okey. Itu gurindam alam sekitar. Okey, memberi nasihat kepada kita tentang penjagaan alam sekitar untuk kesejahteraan hidup kita sendiri sahaja. Okey, jom kita buat latihan.